Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Seperti biasa kita saksikan antara tumpuan malam ini. Baik, tabung ASEAN ditubuh lindungi mangsa pemerdagangan manusia. Juga feri terbalik di Filipina rangkut tidak kurang 36 nyawa. Dan kes dera reman suami isteri disambung 3 hari. Perinciannya bersama saya Syahril Sarafuddin dan juga rakan tugas Hazel Desmond. Baik, sebelum ke paparan-paparan lain, sekurang-kurangnya 36 maut dalam insiden feri terbalik dan karam akibat dihempas ombak kuat di selatan perairan Filipina. Feri Kim Nirvana yang membawa 173 penumpang dan 16 anak kapal itu karam ketika sedang berlayar dari Ormoc City menuju ke selatan Pulau Camotes. Pasukan mencari dan menyelamat menggunakan bot dan kapal nelayan untuk menyelamatkan berpuluh-puluh mangsa yang berpaut pada badan feri. Pasukan penyelamat skuba juga digunakan bagi mencari saki-baki mangsa yang dipercayai masih terperangkap di dalam feri. Mangsa yang diselamatkan dirawat sebaik sahaja tiba di pantai. Laporan media tempatan menyebut tidak kurang 21 mangsa dipercayai hilang. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Namun pasukan pengawal pantai belum dapat mengesahkan butiran lanjut perkembangan operasi. Faktor kurang diselenggara dan kawal selia Undang-Undang Keselamatan Feri yang longgar dikaitkan sebagai antara punca nahas. Mayat 142 mangsa nahas pesawat pengangkut tentera C-130B Hercules milik Tentera Nasional Indonesia TNI yang terhempas Selasa lalu pula kini menjalani proses pengecaman identiti di Hospital Adam Malik, Medan. Setakat ini, sekurang-kurangnya 59 identiti mayat yang telah dikenal pasti dan sebahagiannya telah dibawa pulang ahli keluarga masing-masing. Ahli keluarga dan saudara mara mangsa berkumpul di hospital berkenaan bagi mengecam ahli keluarga yang terkorban. Nah, mau ke Pontianak ke rumah saudara. Nah, itu keberangkatan dari Malang itu naik Hercules itu sebenarnya hari Jumat. Itu ke Jakarta dulu. Ke rumah saudara, kan kakak dari ibu saya sedang sakit. Lalu mama baru mau ke Pontianak itu hari Senin. Pesawat yang itu dari Malang. Jadi hari Selasa itu baru naik ikut ron itu. Jadi mama naik pesawat itu dan itu jatuh. Panglima Tentera Udara Agus Supriyatna pula mengesahkan pesawat pengangkut tentera terbabit mungkin mengalami masalah pada bahagian sayap. Keadaan pesawat yang mengiring ke kanan selepas berlepas dan terbang di bawah kelajuan paras normal juga mengesyorkan ia mengalami kerosakan enjin. Sementara itu dalam perkembangan lain pula, siasatan punca nahas Trans-Asia Airways Taiwan yang mengorbankan 43 penumpang Februari lalu mendapati juruterbang tersilap mematikan suis enjin pesawat. Dan lebih mengejutkan, laporan Majlis Keselamatan Penerbangan Taiwan itu juga mendapati juruterbang terbabit gagal dalam ujian latihan simulator yang dikendalikan syarikat penerbangan Mei tahun lalu. Perkara itu didedahkan Ketua Eksekutif ASC Wang Xingchong. Siasatan mendapati 3 minit selepas berlepas dari landasan, kedengaran suara kapten terbabit menyatakan yang dia tersilap menarik pendikit enjin ketika pesawat telah mencecah ketinggian 309 kaki pada kelajuan 169 km sejam. Tindakan mematikan enjin mengakibatkan pesawat terbabit menjunam secara mendadak dalam tempoh 34 saat pada ketinggian 83 kaki dan berada sangat hampir dengan daratan, sekaligus mengaktifkan sistem penggera kecemasan. Keadaan itu juga menyebabkan kedudukan pesawat tersasar 80 darjah ke kiri daripada kedudukan asal sebelum menjunam dan terhempas ke dalam Sungai Kilung. Pesawat yang membawa 58 penumpang dan anak kapal itu menyaksikan hanya 5 orang terselamat. ASEAN sebulat suara bersetuju menubuhkan tabung amanah pembiayaan bagi melindungi bangsa pelarian dan pemerdagangan manusia. Buat permulaan, Malaysia mencadangkan sumbangan dana sekurang-kurangnya $100,000 Amerika bagi setiap negara anggota. Singapura menjadi negara pertama yang memberi sumbangan iaitu sebanyak $200,000 Amerika.
Menurut Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, jumlah sumbangan Malaysia akan ditentukan selepas perbincangan diadakan dengan Perdana Menteri. Saya akan berbincang dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berapakah jumlah sumbangan yang akan diberikan oleh pihak Malaysia. Beliau menyatakannya di Ibu Negara selepas mempengerusikan mesyuarat tergempar peringkat Menteri-Menteri ASEAN mengenai jenayah rentas sempadan berkaitan pergerakan migran tidak sah. Mesyuarat dihadiri 12 Menteri Negara ASEAN. Delegasi Malaysia disertai Ketua Polis Negara dan Timbalan Ketua Pengarah Operasi APMM. Mahkamah Magistrate Pasir Mas membenarkan pasangan suami isteri disambung reman 3 hari bermula hari ini bagi membantu siasatan kes dera di Rantau Panjang, Kelantan. Pasangan itu ditahan reman selama 4 hari 28 Jun lalu atas dakwaan mendera kanak-kanak berusia 5 tahun sejak 6 bulan lalu. Perintah tahanan reman itu dikeluarkan Magistrate Muhammad Reza Azhar Razali. Peguam bela tertuduh Muhammad Rizwan Muhammad memohon mahkamah memberi jaminan kepada isteri tertuduh kerana wanita itu sedang menyusu bayi berusia 6 bulan. Suspek berusia 25 dan 39 tahun itu ditahan di sebuah restoran di Jalan Bayam kira-kira pukul 9 malam. Kes disiasat mengikut Seksyen 31-1 Akta Kanak-Kanak 2001. Pada 25 Jun lalu, seorang ibu membuat laporan polis anaknya yang dijaga oleh ibu tiri serta bekas suaminya mengalami kesan kecederaan lama dan baharu, kesan parut, badan kurus dan berada dalam keadaan lemah. Kanak-kanak malang itu dijaga ibu tirinya yang berusia 25 tahun selepas ibu kandung kanak-kanak berkenaan berpisah dengan bapanya sejak 2013. Laporan interim terhadap pengauditan One Malaysia Development Berhad 1MDB oleh Jabatan Audit Negara disiapkan mengikut jadual iaitu akhir bulan lalu. Laporan itu akan diserah kepada Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara PSC semasa taklimat kepada PSC yang dijadualkan 9 Julai ini. Demikian menurut Ketua Audit Negara Tan Sri Amrin Buang dalam satu kenyataan. Laporan interim itu adalah hasil pengauditan mulai 10 Mac hingga 15 Jun lalu. Bagaimanapun, pengauditan Jabatan Audit Negara ke atas 1MDB masih lagi berjalan dan satu laporan lengkap akan diserah kepada PSC secepat mungkin dalam tahun ini. Sementara itu, 1MDB juga telah mengadakan perbincangan dengan Fitch Ratings terlebih dahulu sebelum firma penarafan antarabangsa itu membuat penilaian ke atas Malaysia. Presiden dan Pengarah Eksekutif Kumpulan Arul Kandasamy dalam kenyataannya berkata perbincangan itu menyentuh keadaan semasa syarikat selain memberi keyakinan tentang langkah-langkah yang sedang diambil. 1MDB katanya bersikap terbuka mengenai cabaran-cabaran yang dihadapi serta menggariskan usaha-usaha syarikat untuk mengurangkan hutang. Syarikat pelaburan strategik itu juga telah membentangkan plan rasionalnya kepada Finch serta memberi maklumat mengenai pelbagai langkah yang telah diambil termasuk pembayaran balik pinjaman 3.6 bilion ringgit pada Jun lalu. Ketelusan dan accountability pengurusan wang awam perlu terus menjadi keutamaan kerajaan ketika ini. Ketua Penyelidikan Pendapatan Tetap Maybank Investment, Winston pun berpendapat langkah itu kritikal dalam memastikan negara dapat mengekalkan penilaian yang baik daripada agensi penarafan antarabangsa. Beliau mengulas mengenai kebimbangan berkaitan kenaikan liability luar jangka yang dibangkitkan Fitch Ratings dalam laporan penarafannya yang dikeluarkan semalam. It is a thing that a lot of the investors has been asking a lot of questions. I think an important point to this is budget discipline and governance, as in the government. The potential measures to this is, or at least increase the confidence of the investors, is to bring the off-balance sheet contingent liability into the budgetary process, and at the same time enhance the disclosure to the public of this kind of contingent liability. Although the numbers might not look pleasant, but giving people a full picture of what is going on, I think will help to alleviate or ease some concerns.
Pendarafan Fitch itu kejutan yang positif buat negara, namun pelabur dijangka akan terus menyelaras portfolio masing-masing sementara menunggu pengumuman kadar faedah Amerika Syarikat. Mengenai unjuran pasaran equity, beliau yakin penanda aras tempatan FBM KLCI akan mencecah 1,830 mata menjelang akhir tahun ini. Peningkatan jumlah pungutan zakat juga bukti ekonomi umat Islam bertambah baik. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak menegaskan ia juga kesan dasar yang dilaksana dalam memakmurkan negara. Jumlah zakat yang dipungut Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib meningkat kepada 585 juta ringgit berbanding 532 juta ringgit tahun lalu. Tadbiran negara kita, dasar-dasar negara kita mestilah betul. Mestilah tepat. Kalau dasar kita ini tidak membawa kepada kejayaan yang positif, kesan yang baik, tak mungkin ekonomi umat Islam akan bertambah lebih positif lagi. Betul tuan-tuan? Betul. Ingat boleh meniaga atas angin ke? Duit boleh datang bergolek, yang pipih datang melayang, yang bulat datang bergolek. Tak boleh. Ekonomi bertambah baik kerana apa? Kerana dasar-dasar kerajaan pemerintah yang baik dan berkesan. Perdana Menteri berucap di hadapan penerima sumbangan Aidilfitri Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan di Serdang, Selangor. Pada majlis itu, 18.27 juta ringgit diserahkan kepada 53,880 penerima melibatkan fakir, miskin dan mu'alaf. Pada majlis itu juga, Perdana Menteri turut melancarkan Takaful Asnaf yang menyediakan pelbagai faedah untuk 20,000 pencarum terdiri daripada penerima bantuan kewangan bulanan Baitul Mal Mawib. Turut dilancar mobil bergerak Baitul Mal Mawib bagi memberi kemudahan kepada golongan asnaf membuat permohonan bantuan. Festival Ramadan Putrajaya kembali lagi dari 18 Jun hingga 16 Julai 2015 bermula 12 tengah hari hingga 12 tengah malam di Kompleks Perbadanan Putrajaya, Kiblat Walk dan Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin di Presin 3 Putrajaya. Antara program menarik, ceramah agama setiap Sabtu dan Ahad, jualan barangan raya dan juadah berbuka, Expo Mega Raya serta acar panjut komuniti. Layari www.ppj.gov.my. Kerjasama Awam Swasta Sosial atau Sosial PPP tangani jurang sosial. Model perkhidmatan sosial baru bagi kerajaan dan sektor swasta itu bertujuan membangunkan projek-projek berkaitan sosial secara bersama. Inisiatif yang dilancar Perdana Menteri itu hari ini mendapat kerjasama Agensi Inovasi Malaysia AIM dan Unit Kerjasama Awam Swasta menggunakan strategi Lautan Biru Kebangsaan. Sosial PPP menyediakan satu platform untuk kerajaan dan sektor swasta bekerjasama menyelesaikan isu-isu sosial yang dihadapi masyarakat seperti pengangguran belia, gelandangan dan jenayah juvenil. Ia sekaligus menangani jurang sosial dengan menggunakan cara yang kreatif dan sistematik untuk kesan berimpak tinggi pada kos yang rendah. Now, this is indeed a new approach that has never been tried in Malaysia before, and we're proud to be launching the social PPP model where the government and the private sector have created a small but symbolic pool fund of 1 million ringgit. I know this is a modest start, but we can always add on to this later on. As a start, this fund will go towards facilitating various projects on education and capability development for youth. Under this model, the interventions by the SPOs will be measured in terms of social impact and outcomes evaluated for scaling up in the future. Sebanyak 7 syarikat swasta berganding bahu bersama kerajaan bagi projek-projek permulaan sosial PPP. Kumpulan itu terdiri daripada Credit Suisse, Hubsen Group, Hong Leong Foundation, Westports Malaysia, Yayasan Siti Sapura Hussein, DG Telecommunications Nea Berhad dan YTL Foundation.
Majlis Amanah Rakyat MARA akan melantik juru audit bertauliah PricewaterhouseCoopers PwC untuk mengendalikan urusan pengauditan berkaitan isu perolehan aset MARA Incorporated Sdn Bhd yang dibeli di luar negara. Keputusan itu dibuat setelah wujud keraguan selepas kesemua pegawai tertinggi termasuk pengerusi dan lembaga pengarah MARA Incorporated dipanggil memberi penjelasan. Menurut pengerusi MARA Tan Sri Anwar Musa, proses pengauditan tersebut akan dijalankan secepat mungkin. Bagi memastikan siasatan dijalankan dengan penuh integriti dan telus, MARA akan merehatkan sementara pengerusi MARA Incorporated, Datuk Muhammad Lan Alani dan Ketua Pegawai Eksekutifnya, Datuk Abdul Halim Abdul Rahim. Tan Sri Anwar sekali lagi mengulangi pendirian MARA untuk memberi kerjasama dan komitmen penuh bagi membantu siasatan SPRM bila menyatakannya dalam satu sidang media khas di bangunan MARA. Skim kawalan harga sempena Aidilfitri akan diumum esok. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan Datuk Seri Hassan Malik, segala rundingan mengenai harga barangan itu sudah dilakukan bersama 3 pihak, iaitu agensi kerajaan, badan bukan kerajaan NGO serta maklumat pemantauan harga dari setiap kawasan parlimen. Jelas beliau lagi, skim kawalan harga amat penting bagi mengelakkan peniaga menaikkan harga barangan sesuka hati. Lebih-lebih lagi, kesan kenaikan harga minyak. Untuk hari raya ini, kita telah berunding dengan pihak agensi-agensi kerajaan seperti Pharma, MOAA, Jabatan Veterina. Kita dah berunding dengan NGO, Persatuan Penternak, Persatuan Pengedar Barang-barang Makanan dan lainnya, dan juga mendapat maklumat daripada pegawai pemantau harga yang ada di setiap parlimen. Ketiga-tiga engagement ini kita telah buat dan kita telah berunding, analisa, muafakat untuk kita sampai kepada di mana kita boleh menetapkan harga maksimum setiap barangan itu. Misalnya ayam, ikan dan lain-lainnya. Pihak penguatkuasa juga akan terus menjalankan pemeriksaan setiap pusat perniagaan termasuk pasar bagi memastikan tiada peniaga yang melanggar peraturan yang ditetapkan. Beliau berkata demikian di lobi Parlimen. Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara PSC akan bertemu Ketua Audit Negara pada 9 Julai ini bagi menerima laporan awal mengenai 1MDB. PSC juga akan mendengar taklimat pasukan Ketua Audit Negara tentang kelancaran audit yang dilakukan terhadap syarikat berkenaan. Dalam satu kenyataan, pengerusi PSC Datuk Nur Jazlan Muhammad berkata menerusi pertemuan itu sesi soal jawab tentang skop siasatan akan diadakan. Namun sebarang keputusan sama ada mendedahkan laporan itu kepada umum atau tidak berada dalam bidang kuasa Ketua Audit Negara. Semalam, penasihat DAP Lim Kit Siang mempersoalkan Ketua Audit Negara tentang laporan awal 1MDB yang sepatutnya disiapkan pada akhir Jun. ...88 unit lagi rumah kekal baharu untuk penduduk terjejas banjir akan disiapkan sebelum Aidilfitri. Ia melibatkan 4 negeri iaitu Kelantan, Pahang, Terengganu dan Perak. Di antara masalah utama yang menyebabkan kelambatan ini ialah masalah tanah. Terdapat juga tanah yang telah diberi oleh kerajaan negeri, tetapi setengah tanah itu mungkin pembinaannya mungkin dalam 30 unit, tapi infranya mungkin makan belanja sampai 10 juta sebagai contoh. Banyak tanah-tanah yang dibagi ini tak sesuai. Kerana itu kerajaan persekutuan telah membuat keputusan untuk membeli. Sehingga 29 Jun, 97 unit rumah kekal baharu telah siap dibina. Beliau ditemui media di lobi Parlimen.
Harapan skuad hoki negara untuk layak ke Sukan Olimpik Rio 2016 secara automatik berkecai apabila tewas 2-3 kepada India malam tadi. Ini adalah kekalahan keempat berturut-turut dialami The Speedy Tigers pada kempen Liga Hoki Dunia di Antwerp, Belgium itu. Aksi yang berlangsung di Stadium KHC Dragon di Antwerp, Belgium merupakan perlawanan hidup mati skuad kendalian Thai Beng Hai. Malaysia dikejutkan dengan gol pembukaan India seawal minit ketiga menerusi Satbir Singh yang tidak dikawal. Namun ketua pasukan Muhammad Razi Abdul Rahim bangkit menyamakan kedudukan minit ke-11, terus menampilkan aksi terbaik di suku kedua perlawanan hingga Syahrir Saabah berjaya menyempurnakan pukulan sudut penalti minit ke-23 untuk Malaysia di depan 2-1. Kecekapan penjaga gol Roslan Jamaluddin yang berjaya menampan beberapa percubaan berbahaya India akhirnya diuji oleh Jasjit Kular Singh yang berpeluang menyudahkan dua pukulan sudut penalti pada minit ke-49 dan 56 untuk meranapkan impian The Speedy Tigers beraksi di Sukan Olimpik. India sudah pun layak ke Olimpik selepas menjuarai Sukan Asia tahun lalu, manakala Malaysia kali terakhir berpeluang ke pentas Olimpik ialah pada tahun 2000 di Sydney, Australia. Dan berikutan kekalahan itu, Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin mahu setiap kelemahan terutama aspek stamina diperbaiki dengan segera. Beliau menyifatkan antara punca kekalahan The Speedy Tigers kepada India malam tadi adalah keadaan pemain yang cepat keletihan. Selepas menyaksikan perlawanan suku akhir antara Malaysia dengan India malam tadi, pemain kelihatan tercungap-cungap ketika memasuki suku ketiga permainan. Kita melihat bahawa collapse in the fourth quarter tu menjadi satu masalah ketara. Lawan dengan Belgium, lawan dengan Great Britain, lawan dengan India pun semalam, hampir ketiga-tiga semua perlawanan itu, kekalahan itu datang pada suku yang terakhir. Ya. Skuad negara perlu mendapatkan saingan Liga Hoki Dunia di Belgium di kedudukan kelima untuk memberi sedikit sinar melayakkan diri ke Rio 2016. Esok The Speedy Tigers akan turun bagi penentuan tempat kelima dan keenam. Proses menaik taraf dan menambah fasiliti di Kompleks Sukan Negara Bukit Jalil akan dijalankan dalam dua fasa. Fasa pertama sebelum Sukan SEA 2017 dan fasa kedua selepas itu. Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin Abu Bakar berkata adalah mustahil kerja-kerja naik taraf dan pembinaan fasiliti baru itu dapat disiapkan dalam masa 2 tahun. Sehubungan itu, ia akan dijalankan dalam 2 peringkat. Kerja-kerja naik taraf kemudahan sedia ada terlebih dahulu untuk persediaan Sukan SEA Kuala Lumpur, manakala pembinaan tambahan fasiliti selepas 2017. There have been early reports saying that the development will be complete by the SEA Games. It's 2015 now, SEA Games in 2017. It's impossible for us to complete the redevelopment in 2 years. So we'll be doing 2 phases. First phase is before SEA Games. That will be mainly refurbishment works to the complex Sukan Negara, Bukit Jalil. And the second phase after the SEA Games will be construction of some new facilities and new buildings at Bukit Jalil itself. Syarikat kontraktor yang akan menguruskan kerja-kerja tersebut hanya akan diumumkan selepas mesyuarat Kabinet Ogos depan. Semalam, Malaysia Resources Corporate Berhad MRCB mengumumkan telah menghantar tender kepada Kementerian Belia dan Sukan untuk menjadi kontraktor projek tersebut dengan nilai pulangan RM1 bilion. Assalamualaikum. Salam satu Malaysia.